Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasirul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini seperti biasa kita akan menyambung pembacaan kita hikam kita. Kita sampai pada muka surat yang ke-20 insya-Allah. Moga-moga para jemaah sekalian antum semua mendapat keredaan Allah dalam rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua daripada Muar, daripada Melaka, daripada Johor, daripada Pulau Pinang, daripada mana-mana antum berada. Moga-moga berada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung pembacaan kita hikam kita ini tersampai muka surat yang 20. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Maksud dia, barang siapa terbit cahaya permulaannya dengan iktimad di atas Allah Ta'ala dan mendirikan pada segala yang wajib ubudiyah bagi Allah Ta'ala, nescaya terbit cahaya kesudahan dengan wusul kepada di dalam Allah Ta'ala dan sentiasa bagi khidmatnya. Man asyraqat bidayatuhu, sesiapa yang bercahaya pada permulaannya, asyraqat nihayatuhu, maka akan mendatangkan cahaya pada akhirnya, kesudahannya. Maka demikianlah setelah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayat kepada seseorang, maka orang itu akan kembali kepada Allah. Sama ada dia daripada awal-awalnya melakukan taat ataupun daripada pertengahannya, maknanya permulaannya tidak taat, lalu pertengahannya mendapat hidayat, lalu menjadi orang yang taat, ataupun pengakhirannya, pada awalnya dia ini bukan orang yang taat, lalulah di akhir-akhir dia nak wafat menjadi orang yang taat. Maka pada bicara yang kita bicara dahulu, orang itu akan mendapat kemudahan apabila dia kembali kepada Allah. Maka tanda kejayaan seseorang itu apabila dia kembali kepada Allah. Sama ada dia kembali pada Allah itu pertengahan ataupun akhir. Yang paling penting dia kembali kepada Allah. Maka matan pada malam ini, setelah dia kembali kepada Allah Ta'ala, dia istiqamah dalam kembalinya kepada Allah. Kerana ada orang yang sudah kembali kepada Allah, tiba-tiba dia kembali balik kepada maksiatnya. Maka setelah dia istiqamah, daripada permulaan dia kembali kepada Allah, sama ada daripada awal ataupun pertengahan ataupun akhir, dia kembali pada Allah dan dia istiqamah. Maka orang yang permulaan berjalannya kepada Allah, maksud permulaan berjalan kepada Allah, suluk kepada Allah, yakni setelah dia kembali kepada Allah. Baiklah, contohnya ketika mana dia remaja, umur belasan tahun, lalai tidak mengerjakan sembahyang, tidak mengerjakan sembahyang, puasa jarang-jarang. Orang lain penuh 30, dia tidak penuh. Sembahyang pula atas dia rajin nak sembahyang, dia pun sembahyang. Rasa malas, dia tinggalkan sembahyang tanpa dia qada, tanpa rasa bersalah. Namun setelah dia ini meninggalkan solat, lalu dia terjebak dengan perkara dosa yang besar seperti minum arak.
berjudi, berzina dan seumpamanya. Maka perbuatan-perbuatan itu adalah disebabkan hatinya yang lalai, maknanya jauh dengan Allah. Lalu ketika mana dia berumur 30-an ataupun 40-an, tiba-tiba dia menyedari tentang kesalahan dia, lalai dia kepada Allah, dia kembali. Maka ketika dia kembali kepada Allah, dia pun ingin mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan bertaubat kepada Allah dan meninggalkan maksiat-maksiat yang lalu. Maka disitulah permulaan dia suluk kepada Allah, di situ permulaan dia berjalan kepada Allah. Maka orang yang permulaan suluk, tak kira lah permulaan tu boleh jadi umurnya 30 tahun, boleh jadi 40 tahun baru bermula berjalan kepada Allah. Ataupun orang yang daripada awalnya umur 15 tahun balik sudah menjadi ahli ibadat. Maka orang yang permulaan suluk berjalan kepada Allah, lalu dia rajin beribadat. Bila dia rajin beribadat dengan ikhlas, kemudian dia penuh tawakal kepada Allah, maka nascaya akan teranglah jiwanya. Jiwanya akan jadi terang, hatinya akan menjadi tenang, dan juga hatinya akan membawa cahaya di dalam hati. Lalu dia berterusan dalam keadaan macam itu, akan membawa kepada makrifat, bercahayalah nihayatuhu, pengakhirannya, yakni membawa kepada pengenalan dia dengan Allah, mencapai makrifat kepada Allah sehingga hilang segala kesusahan, dipermudahkan dia melakukan amal dan membawa dia kebencian kepada maksiat. Maka seandainya begitulah keadaan dianya, maka ini tanda dia orang yang mendapat kejayaan. Maka apabila sebelum mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin hatinya lalai kepada Allah, tetapi perkara itu tidak berterusan, dia mendapat hidayah Allah. Maka ini anugerah yang paling besar apabila dia mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disitulah bermula dia betul-betul beramal kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perjalanan dia kepada Allah Ta'ala sudah tidak menyimpang, mengikut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan dia melalui jalan-jalan orang-orang yang saleh yang telah ditunjukkan sebelum daripada ini. Baik, lalu dikatakan lagi, maka barang siapa ada pada Allah Ta'ala binasanya, maka adalah atas Allah Ta'ala gantinya. Apabila seseorang itu dia sudah tidak ada yang lain selain daripada Allah Ta'ala itu binasa, yang sudah tidak lagi menumpukan kepada yang lain, hanya kepada Allah. Mungkin dahulu dia ini lalai kepada Allah. Maka ketika mana dia lalai pada Allah, apa yang ada dalam hatinya? Yang ada dalam hatinya ialah selain apa? Yang ada di dalam hatinya adalah selain daripada Allah. Setelah selain daripada Allah Ta'ala itu sudah binasa, sudah tidak ada, maka yang ada gantinya adalah Allah. Maka beruntunglah sesiapa yang Allah Ta'ala jadikan dia ini dalam hatinya ada Allah. Yang ada dalam hatinya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila ada Allah dalam hati, tidak ada yang lain. Maka bila ada dalam yang lain, tidak ada Allah dalam hatinya. Allah minta maaf banyak. Baik. Maka apabila tidak ada di dalam hatinya Allah, maka yang lain itu akan masuk setelah dia kembali kepada Allah dengan jalan istighfar,
dengan jalan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tadi seorang datang jumpa, dia kata, Ustaz, bagaimana kat salawat yang paling benar? Kata semua selawat benar. Tapi selawat, kalau dia tanya selawat yang mudah adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia tanya lagi. Ditanya lagi, bagaimana istighfar pula? Maka istighfar itu adalah istighfar yang benar. Kata istighfar itu semua benar, tetapi istighfar yang sebaiknya kita baca Astaghfirullahalazim. Baik. Apabila seorang itu banyak beristighfar, bertaubat kembali kepada Allah dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir kepada Allah Ta'ala, maka segala yang ada di dalam hatinya akan keluar. Sedikit akan keluar. Bila orang itu banyak baca Quran, bila orang itu banyak berdoa kepada Allah, banyak beristighfar, banyak berselawat, banyak amal-amal soleh yang dilakukan itu, akhirnya membawa kepada selain daripada Allah Ta'ala itu akan berkurangan. Setelah banyak beristighfar, berzikir banyak, membawa kepada di dalam hati hanya ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka apabila mengingati Allah Ta'ala, bila sudah hilang yang lain, maka di dalam hatinya itu gantinya Allah. Bila dalam hatinya sudah ada Allah Ta'ala, tidak ada nikmat yang besar. Nikmat yang besar adalah nikmat yang nikmat mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yakni nikmat berdampingan, berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa terbit cahaya bidayahnya, maka permulaan dia itu dengan kembali dia kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar, dengan sebenar-benar kembali kepada Allah Ta'ala, dengan melazimkan tarekah, dengan beramal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengamal tarekah, mana melazimkan tarekah, yakni berjalan kepada Allah. Apa makna tarik? Tarik ini berjalan, jalan. Maka melazimi tarekah, maka maksud tarekah di situ beramal, melazimi amal. Tak kira lah sama ada amal tu amal zikir, sama ada amal tu amal zikir, sama ada amal tu amal baca Quran, istighfar dan sebagainya. Maka apabila sahaja seseorang itu dia ini melazimi amal, melazimi amal dengan zikrullah sebagai contoh, teruskan beramal dengan berzikir kepada Allah, beristighfar dan seumpamanya, dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang bertanya, apakah dia tariqah itu? Tariqah itu tidak semestinya zikir semata-mata, tidak semestinya zikir. Hanya disusun oleh para ulama tasawuf, di antaranya bahawa di antaranya adalah dengan jalan zikrullah. Dari situ berbagai-bagai tariqah, ada Naqsabandi, ada tarikat Ba'alawi dan seumpamanya. Di samping itu juga amalan yang mendekatkan diri itu, semua amalan yang mendekatkan diri kepada Allah itu dipanggil tariqah sebenarnya. Hanya dikhususkan antara jalan yang telah ditunjuk, disusun oleh ulama, antaranya adalah tariqah yang tertentu. Tapi apabila seorang itu memperbanyakkan baca Quran, ibadat-ibadat sunnah, itu semua jalan mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga dikatakan la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dikatakan bahawa hamba aku ini tidaklah sentiasalah hamba itu mendekatkan diri kepada aku dengan melakukan amal-amal ibadat-ibadat sunat hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, sehingga Allah Ta'ala mencintai dengan mendekatkan diri dengan amal-amal soleh. Maka lazimkan tariqah, lazimkan amal. Lazimkan amal. Kata guru saya,
Kata guru saya, dia kata hendaklah kamu ini ada satu amalan-amalan khususiyah. Seperti zikrullah, zikir, kena ada amal khususiyah. Maka ustaz letakkan kepada jemaah kita sekalian, antara amal khususiyah kita ini adalah selawat Nabi. Adalah selawat Nabi maknanya. Jadi khususiyah. Kemudian dalam waktu yang sama ibadat-ibadat sunat seperti sembahyang sunat rawatib tidak ditinggalkan selagi mana kita mampu lakukan. Dan seandainya diberi peluang oleh Allah untuk bangun malam baca Quran dengan melazimi tariqah yang sedemikian. Maknanya apabila dia melazimi tariqah, maka terbit cahaya nihayahnya, maka akan terbit cahaya kesudahan yang baik. Sebab itu bila Allah nak beri orang itu kebaikan, Allah Ta'ala akan jadikan dia suka kepada beramal soleh. Dia suka kepada amal soleh. Bila Allah nak beri kebaikan kepada dia, amal soleh yang Allah Ta'ala beri kepada dia adalah amal yang ikhlas dan juga istiqamah di dalam amal. Maka dikatakan bahawa bercahayalah nihayahnya dengan terbukalah hakikat, sehinggalah mencapai hakikatnya maknanya. Jadi ditanya tarekah Naqsabandi itu bagus tidak bagus? Semua tarekah itu bagus, tetapi dia bergantung kepada pembawa dia, bergantung kepada mursyidnya, bergantung kepada khalifahnya, bergantung kepada seseorang tadi yang mampu mengamalkannya. Maka semua bagus tarekah maknanya. Tapi ustaz lebih kepada beramal dengan amalan tarekah Ba'alawi, seperti membaca Ratibul Haddad, Ratibul Atas dan sebagainya. Baik, kita tengok. Kemudian terbuka hakikat, dan barang siapa terbit cahaya, barang siapa yang terbit cahaya bidayahnya, maka permulaan dia berjalan kepada Allah Ta'ala itu memang mengikuti jalan yang benar. Ketika dia ibadat dengan cara ibadat yang benar, maka apabila barang siapa terbit cahaya bidayahnya dengan melazimkan tarekah, maka terbit cahaya nihayahnya dengan terbuka hakikat. Dan barang siapa terbit cahaya bidayahnya dengan tinggi himmahnya, bila dia ini diberi hidayat oleh Allah Ta'ala, semangat untuk melakukan ibadat, maka dia melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh. Tinggi semangatnya, bersungguh-sungguh daripada segala akuan, sehingga tercabut segala selain daripada Allah. Jadi dikatakan bahawa kamu ketika mana melakukan amal ibadat itu mesti soleh. Amal ibadat yang soleh mesti bersungguh-sungguh. Bila bersungguh-sungguh, kesungguhan tadi sehingga kamu berjaya menyucikan hati kamu, sehingga dikatakan bahawa dalam hati kamu itu ada Allah. Allah Ta'ala berfirman, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sesungguhnya barang siapa yang berjalan kepada Allah Ta'ala dengan bersungguh-sungguh kepada Allah, wallazina jahadu fina, sesiapa yang bersungguh-sungguh kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan tunjukkan jalan. Maka kata ulama, jalan kepada Allah ini banyak. Bukan zikir saja, baca Quran ia juga, sembahyang malam, sembahyang sunat, bersedekah, infak, hadir majlis ilmu, maknanya khidmat dengan orang ramai. Semuanya jalan-jalan yang menyampaikan kamu kepada Allah. Yang paling penting, ketika mana kamu melakukan amal, amal yang dilakukan mesti dengan hati yang ikhlas dalam melakukan amal. Maka dengan kesungguhan tadi, wallazina jahadu fina, dengan bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana, maka Allah Ta'ala akan tunjuk jalan. Bila Allah Ta'ala tunjuk jalan kepadanya, maka terbitlah nihayahnya dengan kasyaf. Antaranya Allah Ta'ala bagi jalan dia dengan terbuka. Kasyaf ini terbuka. Terbuka apa? Terbuka rahsia-rahsia Allah. Boleh jadi Allah Ta'ala bagi, maknanya
dengan ilmu laduni sebagai contohnya, maka terbuka kasyaf sehingga mendapat kasyaf dan juga ayan, yakni diberi pandangan mata hati. Maka itu pemberian Allah. Allah memberi kepada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Semua layak dapat. Bukan kata tak layak, saya tak layak ni, saya banyak dosa. Ya, semua banyak dosa. Tetapi kita yakin dengan Allah Ta'ala yang maha baik. Sesiapa yang bersungguh-sungguh, Allah beri kepada dia. Namun demikian, bukan itu yang kita cari. Para jemaah, bila beribadat, jangan cari kasyaf, tetapi carilah Allah. Adapun kasyaf itu pemberian Allah. Apabila beribadat, jangan cari karamah. Jangan cari karamah, tapi carilah istiqamah kepada Allah, yakni carilah Allah. Ketika mana kita beribadat kepada Allah Ta'ala, jangan kita memikirkan tentang anugerah Allah, tetapi fikirlah tentang matlamat kita kepada Allah. Matlamat rada Allah. Adapun kasyaf, dapat kasyaf, dapat ilmu laduni, itu anugerah Allah. Anugerah Allah kita serah pada Allah. Allah bagi, alhamdulillah. Yang paling penting kita mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa sehinggalah melihat dia dengan pandangan mata hati. Maka kerana bidayah itu halnya jalannya, maknanya bidayah itu jalan. Bidayah itu jalan, maka nihayah dan barang siapa ada pada Allah bidayahnya, nascaya kepada Allah nihayahnya. Maka seseorang yang berjalan kepada Allah Ta'ala, maka akan membawa kepada dia sampai kepada Allah. Nak sampai kepada Allah ada berapa syarat? Syarat yang pertama, kena ada guru mursyid. Maka kena ada guru yang mursyid. Ini syarat kita nak jalan kepada Allah. Maknanya. Kemudian lepas ada guru mursyid pula, kena beramal dengan ilmu yang diberi. Kena ada guru, kena ada amal. Yang pertama kena ada guru, yang kedua kena ada amal. Yang ketiga kena ada teman soleh, sahabat soleh. Sahabat yang soleh, supaya kita tidak melencong kalau kita tadi. Kemudian yang keempat, kena menunaikan segala hak-hak Allah. Yakni sesiapa yang ada sembahyang yang tidak diqadakan lagi, kena qada. Siapa yang ada puasa yang tidak diqadakan lagi, kena qada. Maknanya tunaikan hak Allah. Kemudian tunaikan hak-hak hamba Allah. Jangan buat zalim orang. Kalau ada hak-hak orang yang kita tidak tunaikan, tunaikan. Seperti hutang-hutang ataupun maknanya ada hak-hak yang kita ambil. Kecuali orang itu yang beri hutang pada kita dikata halal, itu lain maknanya. Kemudian selepas daripada itu, beramal kita ini kena tunaikan hak Allah, kena tunaikan hak hamba Allah Ta'ala. Dalam waktu yang sama, kita juga kena banyak berdoa supaya kita kekal di dalam ketaatan kepada Allah. Sufyanus Tsauri satu ketika dia menangis, datang orang pun bertanya kepada Sufyanus Tsauri, kenapa engkau menangis? Sedangkan engkau adalah orang yang saleh. Kenapa engkau menangis? Dia kata, adakah dengan sebab dosa-dosamu? Kata Sufyanus Tsauri mengatakan bahawa aku ini menangis kerana aku bimbang tercabut iman, mati dalam su'ul khatimah. Maknanya amal sudah beramal, tetapi amal tadi ditakuti juga. Kerana apa? Boleh membawa kepada amal tertolak, tercabut iman, mati su'ul khatimah. Maka orang-orang yang melakukan ibadat itu begitulah, sentiasa takut kepada Allah. Permulaan yang baik, betul, alhamdulillah, tetapi kena jaga juga, takut pengakhirannya tidak baik. Disebut di dalam satu hadis, inna ahadakum ya'malu bi'amali ahlil jannah,
hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar inna ahadakum ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha ila zira' fayasbiqu alaihi kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Dia kata ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Dia beramal dengan amalan ahli syurga sehingga antara dia dengan syurga satu hasta sahaja, tetapi telah tercatat di Lauh Mahfuz. Dia adalah orang yang binasa, orang yang celaka, orang yang rugi. Lalu di akhir kehidupannya beramal dengan amalan ahli neraka, maka masuk ia di dalam neraka. Wa inna ahadakum ya'malu bi amali ahli nar hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada pula hamba Allah Ta'ala yang di akhirnya, yang mana pada awalnya itu dia beramalan dengan amalan ahli neraka, banyak buat maksiat, tak kira lah minum arak ke, berjudi ke, berzina ke, macam-macam dengan ahli maksiat, dengan perkara maksiat, hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira', sehingga antara dia dengan neraka satu hasta sahaja antara dia dengan neraka. Fayasbiqu alaihi kitab, tercatat di Lauh Mahfuz bahawa dia adalah orang yang bahagia. Fayamalu, akhirnya fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, akhirnya dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka masuk ia di dalam syurga. Ini nak beritahu bahawa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Allah mengetahui kita ahli syurga ataupun ahli neraka. Sebab itu dikatakan bahawa kita kena banyak berdoa. Kerana Nabi SAW bersabda, la yuradul qada illa bid-du'a. Tidak berubah qada kecuali dengan doa. Jadi orang-orang saleh, walaupun bidayah permulaannya itu taat saleh, tapi dia tetap takut kepada Allah. Tetap takut kepada Allah Ta'ala. Dan dikatakan bahawa antara yang ditakuti oleh orang-orang yang saleh itu adalah maknanya di akhir kehidupannya, yakni di akhir dalam keadaan mati tidak beriman ataupun mati su'ul khatimah. Inilah yang ditakuti oleh ahli ibadat, orang-orang yang saleh. Baik, lalu dikatakan lagi bahawa apabila seseorang itu adatnya, ghalibnya, bila dia ini sudah bercahaya di permulaan perjalanan kepada Allah, insya-Allah akan membawa kepada akhirnya, membawa kepada kebahagiaan. Lalu dikatakan lagi kata setengah mereka itu bermula bidayah itu, bermula permulaan seseorang itu berjalan kepada Allah Ta'ala, di jalan dengan bidayah itu bimbang dengan Allah, iaitu disibukkan dengan Allah Ta'ala. Yang dikatakan sampai pada Allah ini ada tandanya ke Ustaz? Macam mana nak tahu pada Allah? Antara tanda orang itu sampai kepada Allah Ta'ala itu, secara zahirnya itu Allah lapangkan hatinya, Allah Ta'ala campakkan dia minat suka kepada ibadat, Allah Ta'ala campakkan hatinya benci pada maksiat. Ini peringkat mana tanda antara dia sudah dapat kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Baik, kita tengok, maka
setengah mereka itu bermula bidayah, permulaan itu iaitu bimbang dengan Allah, bimbang ni sibuk dengan Allah, menyibukkan diri dengan Allah, mujahadah dengan bersungguh-sungguh, yakni melawan hawa nafsu, dia bersungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Dan nihayah akhirnya itu yakni lazat dengan segala berbagai musyahadah, dia merasa lazat berdampingan dengan Allah, memandang Allah Ta'ala. Anta'budallah ka'annaka tarahu, kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah. Para jamaah sekalian, ketahuilah kedudukan manusia ini terbahagi pada 4 bahagian. Kedudukan manusia terbahagi pada 4 bahagian. Yang pertama, Allah jadikan manusia itu dia berkhidmat kepada Allah. Dia berkhidmat kepada Allah Ta'ala, dia adalah ahli syurga. Manusia ni ada 4 bahagian. Maka yang pertama, Allah ciptakan dia berkhidmat kepada Allah, lalu menjadi dia ahli syurga. Ini siapa? Ini para nabi. Ahli syurga itu iaitu para nabi, para rasul. Kita tidak nabi, tidak rasul, tak layak lagi kita. Pergi yang kedua, siapa lagi? Mereka adalah para syuhada. Syuhada pun tak juga kita. Siapa lagi yang ketiga? Yang ketiga, mereka itu para siddiqi, wali-wali Allah pun tak juga. Kita bukan wali Allah. Kita ni banyak maksiat. Jadi siapa lagi? Siddiqin, syuhada, solihin. Yang ketiga solihin. Jadi solihin itu orang-orang soleh. Moga-moga kita termasuk di kalangan orang yang soleh. Nak jadi nabi rasul tak layak. Nak jadi syuhada tak tahulah, rasa tak layak juga. Tetapi yang ketiga solihin, yang ini terdiri daripada orang soleh. Jadi mereka adalah orang yang solihin, orang yang soleh, ahli-ahli syurga. Allah Ta'ala jadikan dia ni sebagai orang yang soleh. Jadi kita tak soleh ni, kita mohon pada Allah agar menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ada 4 bahagian. Bahagian yang pertama, Allah Ta'ala jadikan dia ini berkhidmat, beribadat kepada Allah, dan dia adalah ahli syurga. Yang kedua, bahagian yang kedua, manusia, golongan yang kedua, ada 4 golongan. Golongan yang kedua, Allah Ta'ala jadikan manusia dia bukan orang yang berkhidmat dengan Allah, dia bukan orang yang ahli ibadat, tetapi dia ahli syurga juga. Dia itu ahli syurga juga. Maknanya kerana apa? Kerana di akhirnya Allah Ta'ala jadikan dia ini taubat. Allah beri dia taubat di akhirnya. Maka kehidupan dia bukan kehidupan ibadat. Kehidupan dia bukan kehidupan ibadat. Kehidupan dia mungkin banyak maksiat, tapi Allah Ta'ala beri kebaikan dia. Di akhir-akhir nak wafat, dia taubat, masuk syurga. Masuk syurga. Itu juga maknanya golongan yang kedua. Ini golongan kedua masih lagi beruntunglah. Walaupun dia melakukan maksiat, di akhir-akhir dia nak wafat, Allah Ta'ala, maknanya Allah Ta'ala kurniakan dia hidayat, bagi dia maknanya taubat. Ada satu orang sahabat dahulu, dia ini tak beriman. Masa tu dia tak beriman. Dia jumpa Rasulullah SAW. Dia kata, izinkan saya berperang bersama kamu. Dia nak berjihad, nak berperang. Rasulullah mengatakan bahawa kamu boleh berperang, tetapi kamu beriman. Dia kata, saya tidak mau beriman, saya nak berperang. Dia suka Rasulullah, sebab Rasulullah baik, tapi dia tak mau beriman. Rasulullah tidak izinkan dia berperang, kerana bimbang, takut dia mati saja tak beriman. Tapi dia minta juga dengan Rasulullah. Bila dia minta dengan Rasulullah, Rasulullah kata, kalau kamu nak berperang, kamu beriman. Akhirnya dia kata begini. Dia kata, ya Muhammad, aku berperang dulu, aku balik nanti aku beriman. Rasulullah kata, tidak, kamu beriman dulu baru pergi berperang. Akhirnya dia mengalah. Kata, baiklah. Maka dia pun beriman. Lalu dia beriman, dia terus pergi berperang. Dia terus pergi berperang. Selepas daripada itu,
selepas dia beriman mengucapkan kalimah syahadah, dia pergi berperang, terus mati syahid pada jalan Allah. Terus mati syahid pada jalan Allah. Rasulullah kata apa pada sahabat ini? Dialah seorang yang sedikit amal, tetapi banyak pahala. Itu jihad baru berjihad tu. Sedikit amal tapi pahalanya banyak, syurga untuk dia. Maka golongan kedua, Allah ciptakan dia bukan ahli ibadat, dia bukan orang khidmat dengan Allah, tetapi rahmat Allah besar, Allah beri dia hidayat, masuk dia syurga, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan dia ini ahli maksiat. Ahli maksiat dan dia tidak beribadat, mati dalam keadaan masuk neraka. Waliyazubillah. Maknanya apa? Allah Ta'ala jadikan dia yang ketiga ini. Yang ketiga, yang ketiga Allah Ta'ala jadikan dia ibadat. Dia beribadat, tetapi di akhirnya itu dia dalam keadaan tidak mendapat taubat nasuha, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyazubillah. Ini golongan ketiga. Golongan yang keempat, Allah jadikan dia bukan ibadat, memang tidak beribadat daripada awal dan mati dalam keadaan su'ul khatimah, yakni orang-orang kafir, orang munafik dan seumpamanya. Waliyazubillah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita golongan pertama, hidup beribadat, mati husnul khatimah. Baik. Kemudian dikatakan lagi bahawa orang yang bidayah permulaan itu adalah orang yang sibukkan dirinya dengan Allah, dengan jalan mujahadah bersungguh-sungguh. Dia adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsu. Al-mujahidu man jahada nafsahu. Orang yang berjihad itu adalah orang yang sebenar-benar berjihad, adalah orang yang melawan hawa nafsu. Dan nihayah itu, penghabisan itu, itu lazat dengan berbagai musyahadah. Lazat dia dengan memandang Allah, memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan segala pemberian Allah. Jadi orang yang nihayah adalah orang yang sudah lazat beribadat pada Allah, orang yang sudah memandang Allah, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau engkau kendaki, ku kata, bermula bidayah itu. Siapa kata kalau kamu kendaki, kata pengarang kitab kita, ini bermula bidayah itu menyucikan diri. Jadi bermula bidayah itu dengan menyucikan diri. Ini dikatakan dengan takhalli. Takhalli ni maknanya kita kosongkan hati kita, kosongkan, buang belaka kejahatan kita. Kemudian kita sucikan, bersihkan kita, masukkan dengan perkara-perkara yang baik. Maka permulaan kita tadi kena buang segala sifat-sifat keji kita. Siapa yang suka melakukan kejahatan lidah, tinggalkan. Maka apa-apa kejahatan kita cuba tinggalkan sedaya upaya kita, meninggalkan dengan menyucikan diri kita dan menghilangkan tabiat buruk, menghilangkan tabiat yang buruk. Kerana bila kita dah kembali berhijrah, kembali kepada Allah dengan melakukan kebaikan, kita tinggalkan perkara yang buruk. Tinggal yang buruk, daripada tidak sembahyang kepada sembahyang, daripada tidak berpuasa tinggal puasa kepada berpuasa. Ini daripada perkara yang maknanya perkara yang wajib tinggal wajib. Orang yang sudah yang buat wajib, daripada tak buat ibadat sunat, buat ibadat sunat. Yang dahulunya yang dahulunya
semayang yang wajib je, maka hendaklah dia mengerjakan ibadat-ibadat sunat. Yang dahulu tidak bangun malam, cuba bangun pada waktu malam. Maka demikianlah dikatakan bahawa dia tadi maknanya menyucikan dirinya dengan menghilangkan tabiatnya. Setelah dia menghilangkan tabiat dia, terus melakukan amal, maka akan membawa nihayah tadi, pengakhiran tadi, memiliki anwar cahaya di dalam hati. Dan beroleh kesempurnaannya, boleh kesempurnaannya. Jadi orang yang hati bercahaya ini adalah orang yang hatinya gemar ibadat. Orang yang gelap hatinya adalah orang yang cenderung kepada maksiat. Jadi boleh tahu tak hati kita? Hati kita boleh tahu dengan kita melihat. Adakah kita cenderung kepada maksiat? Kalau kecenderungan kita kepada maksiat, bermakna hati kita ada kegelapan. Kalau kecenderungannya kepada ketaatan, bermakna hatinya ada cahaya. Dan jikalau engkau hendaki, ku katakan bermula bidayah itu, permula itu berpakaian dengan segala sifat mahmudah. Bidayah itu dengan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang baik. Dengan akhlak-akhlak yang baik, dan nihayah pengakhiran dia itu adalah dia dapat meninggalkan maksiat. Maknanya apa? Dia kata meninggalkan segala sifat mazmumah. Jadi sifat-sifat yang keji, sifat mazlumah itu ditinggalkan. Kerana apa? Taat orang boleh buat taat orang, tetapi orang yang sembahyang belum tentu lagi dia boleh menjaga lidah. Maka permulaan dia sembahyang, baiklah, walaupun dia lalai, para jemaah, walaupun lalai sembahyang, zikir tetap zikir, walaupun tak mampu lagi tinggal maksiat. Maka kamu berzikir itu jalan permulaan kamu. Kamu tak mampu lagi tinggal maksiat, itu bermakna kamu tak sampai nihayah lagi. Tetapi apabila kamu berzikir sehingga dapat berjaya meninggalkan maksiat, itu bermakna kamu telah sampai pada nihayahnya. Kerana nihayah pengakhiran kepada ibadat yang benar itu adalah berjaya meninggalkan maksiat. Maka inilah ibarat yang telah yang lain yang muafakat bagi makna yang terdahulu. Maka terbit cahaya bidayah itu, terbit cahaya dalam hati bagi orang yang bermula kepada Allah Ta'ala itu adalah rujuknya kepada Allah. Hatinya sentiasa kembali kepada Allah. Setiap perkara kembali kepada Allah. Bila hati sudah kembali kepada Allah, dia akan melakukan kebaikan. Dalam segala himmahnya, dalam segala semangat ataupun cita-citanya ataupun kesungguhannya, dan berjabatnya padanya, dan berpegang dengan Allah. Dalam setiap tingkah laku perjalanannya itu sentiasa berpegang dengan Allah. Maknanya kayu ukurnya adalah syariat Allah. Kayu ukur adalah syariat Allah. Kalau dahulu kayu ukurnya adalah nafsu dan akal dan nafsu, tetapi setelah mendapat cahaya Allah, kayu ukurnya adalah syariat Allah. Baik, kita tengok. Maka berpegang dia dengan Allah dalam segala perihal ahwalnya, dalam segala tindak tanduknya. Dan terbit cahaya nihayah itu dalam hati seseorang itu, dikatakan ada cahaya penghabisan. Nihayah itu wusulnya kepada hampir, yakni sampai dia kepada hampir kepada Allah, sehingga dekat dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi demikianlah maknanya adat kata kebiasaan orang yang awalnya baik, akhirnya baik. Walaupun ada awalnya baik, akhirnya buruk,
tetapi kebiasaannya awal yang baik membawa kepada akhir yang baik. Maka jagalah pengawalan yang baik tadi, perjalanan yang baik tadi, maknanya jaga istiqamah, maknanya boleh membawa kepada akhir yang baik. Oleh kerana itu para jemaah, banyak-banyak berdoa. Jangan lupa berdoa beberapa perkara. Yang pertama, jangan lupa doa mendapat husnul khatimah. Doa supaya mendapat husnul khatimah, doa supaya dijauhkan daripada segala azab, doa supaya maknanya mendapat masuk syurga Allah Ta'ala, dan doa supaya kita ini diterima amal dan dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Ustaz rasa sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada para jemaah. Minta maaf di atas kekurangan pada malam ini dalam menyampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kepada para jemaah kebaikan. Kesimpulan apa yang kita bicara pada malam ini adalah kekalkan kebaikan setelah kita diberi oleh Allah berada dalam kebaikan. Setelah kita diberi oleh Allah Ta'ala berada di dalam kebaikan, kita mohon kepada Allah agar kebaikan itu dalam istiqamah. Dalam istiqamah. Jadi jangan lupa kepada Allah apa saja yang kita lakukan daripada permulaan sampai seterusnya. Kemudian buatlah amal ibadat dengan bersungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, dan cuba sedaya upaya meninggalkan maksiat, dan jangan lupa teruskan berdoa supaya mendapat husnul khatimah. Itulah kesimpulan yang dapat kita sampaikan. Moga-moga Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita hamba Allah yang soleh. Minta maaf di atas kekurangan, minta maaf di atas kelemahan yang ada pada diri. Untuk pengetahuan para jemaah sekalian, insya-Allah doakan agar Ustaz sihat supaya pada hari Jumaat ini Ustaz bersama dengan TV9 Tanyalah Ustaz. Tanyalah Ustaz pada hari Jumaat dan Sabtu ini. Hari Jumaat dan hari Sabtu bersama dengan Tanyalah Ustaz TV9. Jadi mohon doa agar diberi kesihatan, diberi kebaikan, diberi ilmu yang bermanfaat agar dapat kita kongsi sama-sama, dan diampunkan Allah agar dikurniakan taubat kerana diri ini banyak sangat dosa-dosanya. Jadi Ustaz bukan orang alim, Ustaz bukan orang soleh. Antum carilah orang yang lebih alim, lebih soleh, berdampinganlah dengan mereka, dan seandainya ada sesuatu yang tidak faham di atas apa yang Ustaz sampaikan, minta maaf di atas kelemahan, maknanya rujuklah kepada orang yang lebih alim. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Sekadar ini saja, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan. Jadi sekadar ini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.